5.45 kita gerak ke Korum sebab kita dah jangka, kita dah buat kiraan daripada warm-up track sampai dekat Korum tu lebih kurang kalau jalan biasa ambil masa 8 ke 10 minit. Okey, 10 minit. Kalau cepat mungkin dalam 5 minit atau 6 minit. Bila sampai di Korum, okey, kita jalan memang tak ada apa, bukan kita rushing. Kita tak rushing, okey. Kita jalan biasa. Kita pun saya pun bagi nasihat apa semua dia, bagi semangat semua kat dia. Di depan kita orang ada list dalam lebih kurang dalam 4 meter 5 meter je. Okey, bila sampai dia boleh masuk, sampai di situ kita ditahan. Bila tengok masa 5.55. Masanya kalau 5.55 boleh masuk lagi. Dia tahan, okey. Kalau dia tahan, kita ajulah, kita mohon kita rayu dia supaya kita masuk. Kita masuk, dia kita tunggu. Okey, dia tunggu, kita minta lagi. Okey, lepas tu Australia dengan Ecuador datang. Okey. Pada masa tu kita minta kita pun Australia ke Ecuador pun merayu. Okey, minta masuk. Dan pada masa yang sama yang assistant referee tu dia panggil grup lompat tinggi masuk. Okey. Masa tu kita rayu lagi. Lepas tu dia kata sorry you late. Kejahilan Malaysia dipertonton kepada dunia. Saya mengambil sedikit masa untuk merenung apalah nasib dan masa depan sukan negara setelah membaca beberapa kali artikel berhubung reaksi Menteri Belia dan Sukan Ahmad Faizal Azumu atau dikenali Peja. Sebelum saya jelaskan, saya ingin menyeru agar Peja sendiri membuat sedikit soul searching untuk memastikan apakah portfolio sukan ini benar-benar sesuai dengan karakter dan kepribadiannya sendiri. Kenyataan Peja yang menyeru agar jawatan kuasa penganjur khususnya olahraga para dunia WPA dan Majlis Paralimpik Antarabangsa IPC mempertimbangkan agar keputusan pelucutan atlet lontar peluru para F20 Ziad Zulkifli dari senarai peserta kerana kelewatan pendaftaran di bilik menunggu callroom yang diwajibkan bagi semua peserta pada pendapat saya memesongkan semangat dan etika kesukanan. Apatah lagi atlet-atlet itu sudah bersedia menunggu selama 5 tahun tetapi harapan dan semangat Paralimpik mereka dimusnahkan kerana kelewatan tidak sampai pun 5 minit sahaja, kata Peja kepada Berita Harian. Tambahnya beliau amat berduka cita dengan tindakan IPC dan WPA ini. Seterusnya, Peja menyeru agar pihak IPC dan WPA mengkaji semula peraturan termasuk peraturan yang memerlukan kebijaksanaan dalam menguruskannya. Tiada alasan. Pertama sekali, pegawai-pegawai MSN dan Majlis Paralimpik Malaysia MPM yang bertanggungjawab ke atas Ziad atlet kategori F20 iaitu Intellectual Impairment adalah ditanggung oleh pembayar cukai negara dan mereka dibayar untuk mewakili dan membawa imej negara di mata dunia. Memang benar atlet-atlet ini telah bersedia menunggu selama 5 tahun untuk beraksi di Paralimpik Tokyo. Jadi, tiada alasan yang patut diterima untuk lewat walau seminit pun untuk kejohanan paling penting dalam karya Ziad ini. Apakah ada perkara lebih penting kepada mereka pada ketika itu yang menyebabkan mereka gagal menguruskan masa sampai terlewat 3 minit? Apakah ini tidak merosakkan imej negara apabila pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan menguruskan atlet yang merupakan pemegang rekod dunia, juara dunia dan juara bertahan Paralimpik gagal perkara paling asas iaitu menepati masa? Dan memburukkan lagi keadaan, bukan sahaja ketua kontingen negara dan beberapa media cuba menutup kesalahan mereka sendiri dengan menuding jari bukan sahaja kepada pihak penganjur tetapi atlet negara lain. Disokong kerajaan. Paling buruk apabila tingkah laku yang membawa kegagalan dan masalah disiplin asas ini disokong penuh dan dipertahankan oleh tidak lain dan tidak bukan Menteri Belia dan Sukan Negara ini. Malah, menteri tersebut turut menyeru agar IPC dan WPA mengubah pengurusan peraturan untuk membenarkan pelanggaran ini. Tuan-tuan pembaca dan Peja, sila terangkan kepada saya apakah ini imej yang kita mahu paparkan kepada dunia? Kegagalan disiplin dan profesionalisme yang disokong penuh oleh kerajaan. Jika jawapannya tidak, maka accountability harus ditegakkan dan pegawai-pegawai yang bertanggungjawab terhadap kegagalan ini harus diambil tindakan sewajarnya. Peja juga kononnya mengarahkan MPM dan MSN menjalankan siasatan terperinci. Apakah MPM dan MSN tidak terlibat dalam perkara ini? Maka, mereka siasat kesalahan mereka sendiri.
PEJAR harus peka dengan masih relevannya Akta Pembangunan Sukan 1997 yang menjadi tunjang keberadaannya di jawatan itu. Maka tindakan perlu diambil berlandaskan Undang-Undang Sukan Negara tanpa kompromi. Tindakan yang lebih arif adalah memanggil panel penasihat sukan untuk melakukan siasatan dan menasihati menteri untuk tindakan susulan. Seperti yang diperuntukkan Akta Pembangunan Sukan 1997. Langkah-langkah ini harus dimulakan dengan berlapang dada dan menerima hakikat bahawa kegagalan ini adalah berpunca dari kecuaian kita sendiri dan bukan salah orang lain. Ini sukan, bukan politik. Dalam sukan tiada keperluan untuk menafikan realiti atau menutup kegagalan. Kerana kegagalan itu perlu disedari untuk diperbaiki jika kita mahu maju. Dan perlu kematangan untuk menerima hakikat ini. Jadi berhentilah berdalih. Jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.